Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, Ahad 29 Mei 2022. Satu pasukan khas akan ditubuhkan Kementerian Kerja Raya Malaysia bagi menangani kerosakan Jalan Telupit Ranau. Pasukan itu akan dipengerusikan Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurup dan dianggotai Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah, syarikat konsensi dan semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Pengangkutan Jalan. Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia bagi memastikan keselesaan pengguna laluan tersebut. Cabaran kita ialah bagaimana kita nak tangani kenderaan lebih berat muatan. Dan juga kita sedar bahawa di jalan tersebut keadaan jalannya sudah pun boleh dikatakan tempoh hayatnya sudah habis. Maknanya kita kena rekonstruk ataupun dengan kata lain kita kena bina baru. Sebab keutuhan tanah ataupun base-nya sudah pun tidak dapat mampu bertahan untuk menampung keadaan semasa. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan projek Lebuh Raya Pen Borneo sempena jelajah FT Roadpedia KKR di Papar. Sementara itu, beliau memaklumkan status terkini kemajuan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 kini mencapai tahap 57%, melibatkan 15 pakej kerja yang telah dibuat pelantikan kontraktor untuk kerja pembinaan. Progres terkini ialah pakej 5 melibatkan pembinaan jalan raya laluan Dongongon ke Simpang Spur Papar yang dijangka siap Jun ini. Bagi pelaksanaan baki 19 pakej kerja, kelulusan prinsip telah diperolehi berdasarkan mesyuarat Kabinet 4 Mac lalu untuk dilaksanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun. Menyentuh mengenai pembinaan cerun runtuh sepanjang Jalan Raya Kundasang Ranau yang runtuh pada Januari 2021, beliau menjelaskan pembaikan sementara telah dilaksanakan dan siap 100% dengan kos RM4.5 juta. Permohonan bagi pembaikan kekal telah dipohon dalam rancangan Malaysia ke-12 sebanyak RM36.1 juta. Dalam pada itu, Kementerian Kerja Raya Sabah menyambut baik kelulusan peruntukan sebanyak RM12.7 bilion yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina 19 lagi baki pakej Fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin berkata pembinaan baki 19 pakej itu dijangka dilancarkan November depan, manakala perolehan 19 baki pakej akan dianugerahkan kepada syarikat yang layak oleh Kementerian Kewangan. Justru beliau berharap dengan kelulusan itu pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dapat disiapkan seperti dijanjikan. Saya berharap saya memberi janji kepada kerajaan pusat bahawa saya akan terus menyuarakan isu ini selagi belum dimulakan. Dan saya yakin yang Bapak Perdana Menteri menyatakan tahun ini insya-Allah dia kata pakej 1 akan kita anugerahkan melalui pre-queue kepada syarikat-syarikat yang berkelayakan untuk melaksanakan projek ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Projek Menaik Taraf Jalan Lina Yukan Tongot ke Sinaron Keningau dan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri serta sambutan pesta keamatan di Lalampas Tongot. Tambah Datuk Bung, pihaknya menerima baik pemberian peruntukan itu melalui dana infra yang tidak perlu menggunakan inisiatif kewangan swasta PFI. Bagaimanapun bagi pembinaan fasa 2 kelak, pihaknya akan mencadangkan penggunaan PFI. Pelancaran Gabungan Rakyat Sabah GRS yang mengutamakan permuafakatan dalam menjalinkan kerjasama antara parti politik demi kepentingan rakyat disambut baik pemimpin tempatan. GRS yang dilancarkan Ketua Menteri yang juga pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor semalam merupakan gabungan parti-parti komponen terdiri Parti Maju Sabah SAPP, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air KUSTA, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Sudah tentunya juga sentimen rakyat di luar sana inginkan supaya pemimpin-pemimpin tempatan ini bersatu di bawah naungan parti tempatan. The feel lah di bawah di kalangan pemimpin-pemimpin JRS ialah kita bersifat terbuka lah, inklusif. Yang penting ialah ada usaha untuk menyatupadukan semua kumpulan-kumpulan politik dalam negeri ini.
Seperti mana yang saya telah jelaskan berkali-kali, masa untuk kita berbelah sudah berakhirlah. Kita harus bersatu untuk menumpukan perhatian kepada membangun negeri Sabah. Pelancaran GRS menggariskan 4 teras perjuangan meliputi Sabah First, Sabah Diutamakan, Sabah Forward, Sabah Melangkah ke Hadapan, Sabah Prosper, Sabah Maju Jaya dan Sabah United, iaitu Sabah yang bersatu. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan harian turun 19 kes menjadikan angka kes baharu semalam 57 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 8 daerah merekodkan penurunan kes dan 6 daerah merekodkan jumlah jangkitan lebih tinggi daripada sebelumnya. 13 daerah lagi kekal sebagaimana catatan sebelumnya, tiada kes baharu dilaporkan di 16 daerah. Sebanyak 10 daerah merekodkan jangkitan satu angka, Kota Kinabalu kekal sebagai satu-satunya daerah di Sabah yang mencatat jangkitan harian 2 angka. Kesemua 57 kes yang direkodkan semalam adalah dalam kategori 1 dan 2. Sementara itu, 51 pesakit sembuh direkodkan dan 195 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi di Sabah. Ahli Parti Bersatu Sabah PBS di seluruh negeri disaran memberi tumpuan kepada bulan penerangan PBS bagi menarik minat belia terhadap perjuangan PBS. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata bulan penerangan PBS bermula 1 hingga 30 Jun ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua ahli dengan pelbagai program di peringkat akar umbi bagi mendekati generasi muda. Katanya bulan penerangan selama sebulan bertujuan menyampaikan dan menyebarkan maklumat tentang perjuangan PBS. Ia bukan sahaja kepada semua ahli dan penyokong parti, malah merentasi seluruh penduduk di Sabah. Beliau berucap dalam majlis ramah mesra Aidilfitri dan keamatan PBS serta pelancaran bulan PBS di Kota Kinabalu. Terdahulu berucap dalam majlis sama Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah yang juga timbalan Presiden PBS, Datuk Jahid Jahim berkata penganjuran Ramah Mesra Aidilfitri dan Keamatan 2022 bertujuan menyemarakkan sambutan Hari Raya dan keamatan yang melambangkan konsep perpaduan kukuh ahli PBS. Pelbagai pihak di daerah Beluran disaran tampil bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah bagi memperkasa usaha menghulurkan bantuan kepada penduduk memerlukan. Pembantu Menteri Luar Bandar Sabah Samad Jamri berkata usaha tersebut akan membantu JPKM mengenal pasti golongan sasar, terutama rakyat dalam kategori miskin dan miskin tegar agar mendapat perhatian sewajarnya. Mengenal pasti golongan sasar yang perlu diambil tindakan pantas untuk memastikan bahawa mereka yang tergolong dalam kategori miskin tegar yang memerlukan bantuan pihak kerajaan harus diberi perhatian daerah Beluran ini dalam tempoh beberapa tahun mendatang. Miskin tegar dan miskin ini dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Beliau ditemui dalam program Sentuhan Kasih Aidilfitri JPKA Beluran. Sementara itu, penerima bersyukur dengan bantuan tersebut. Perasaan saya bergembira lah sebab dengan bantuan ini dia dapat membantu kami lah. Saya sangat mengharapkanlah agar PAWI ini dapat dibantu lagi lah oleh pihak-pihak yang berwajib lah. Amat berterima kasih kepada kedua pimpinan daerah kerana sudi memberi sumbangan berbentuk kewangan untuk membiayai program-program anda kebajikan seperti Persatuan Pelindung, Pasukan Pelindung Kanak-kanak daerah Beluran. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jains komited menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan penduduk di negeri ini ketika meraihkan pelbagai sambutan perayaan.
Pengarah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sangul berkata antara pendekatan dalam memastikan kejayaan penerapan nilai-nilai murni ialah melalui program santunan kasih Jahins dan penerapan nilai kasih sayang di peringkat awal persekolahan. Katanya nilai murni merupakan kekuatan kepada kekukuhan perpaduan pelbagai suku etnik dan anutan agama di Sabah yang merupakan contoh terbaik keluarga Malaysia. Hidup dalam bertoleransi, bakal sayang, bahkan boleh makan bersama, bagi tolong-menolong, ada keramaian, saling bantu-membantu. Apa lagi yang kita mahu inilah sebenarnya yang akan menjadikan Sabah kuat, Malaysia akan jadi kukuh. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Cerita Pagi Sabah di Kota Kinabalu. Santunan kasih merupakan program jelajah ke seluruh negeri yang dilaksanakan oleh semua kaki tangan Jahins di setiap daerah. Ia telah bermula sejak awal tahun ini dan akan diteruskan sehingga objektifnya tercapai. Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita IKS NITA Sabah terus komited membantu golongan wanita B40 luar bandar dan memperjuangkan misi membasmi kemiskinan golongan tersebut. Presiden IKS NITA Sabah, Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtiar berkata kesukaran yang dihadapi ketika pandemik COVID-19 dari segi sosial dan ekonomi memberi kesedaran serta kekuatan untuk IKS NITA mendukung satu sama lain untuk mendepani cabaran meningkatkan semula golongan terkesan. Saya rasa we come out stronger together dan kita harus bangkit bersama. We need everyone work together, engage, collaborate. Dan di situ kita boleh jadi maju. Untuk wanita yang berusahawan atau mahu bersama membuat networking. Saya lebih suka kalau wanita ini berpersatuan. Sebab di situlah kita boleh berkongsi banyak maklumat, kita berkongsi apa-apa peluang bersama. Datuk Dayang Khatijah berkata demikian kepada RTM semasa majlis Rumah Terbuka Hari Raya IKS NITA Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Majlis bertujuan mengeratkan silaturahim sesama IKS NITA dan juga pelbagai pihak yang boleh saling menyokong dalam meningkatkan semula taraf hidup golongan wanita di Sabah dalam pasca endemik. Sekian paparan berita dari Sabah. Sentiasa pekah dengan status kesihatan anda. Kita jaga kita. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum dan salam hormat.